kawan-kawan, saya Midah, penyu agar. Kadang-kala, Midah dipanggil penyu hijau, penyu pula dan penyu hitam. Banyak betul nama Midah, kan kawan-kawan? Kampung Midah pula di Cerating, Pahang. Hari ini, Midah akan bawa kawan-kawan mengenali lebih lanjut lagi mengenai kehidupan Midah. Penyu agar merupakan spesies reptilia laut kedua terbesar selepas penyu belimbing. Penyu ini juga dikenali sebagai penyu hijau atau green turtle kerana kandungan lemak yang berwarna hijau di dalam badannya. Cengkrang penyu ini keras, licin dan mempunyai bentuk hidrodinamik yang membantu pergerakan di dalam air. IUCN mengkategorikan penyu agar di dalam senarai terancam Endangered EN kerana data bilangan pendaratan induk betina di seluruh dunia menunjukkan pengurangan sebanyak 48% hingga 67%. Namun begitu, pendaratan di Asia Tenggara menunjukkan peningkatan yang ketara. Nama saintifik bagi penyu agar adalah Chelonia midas dari famili Chelonidae yang mempunyai cengkrang keras. Penyu ini mempunyai cengkrang hidrodinamik yang besar, berwarna kehijauan dan licin. Panjang cengkrang ini boleh mencapai sehingga 1.5 meter panjang. Berat purata yang direkodkan di Malaysia adalah sebanyak 68 hingga 190 kg. Sepasang kaki renang yang besar membantu penyu berenang di dalam air dan kaki renang hadapan mempunyai sepasang cangkuk. Penyu agar tidak mempunyai gigi tetapi mempunyai modifikasi rahang dan bibir yang berupa paruh pendek. Jantina bagi penyu ini dapat dikenal pasti melalui saiz ekor. Penyu jantan mempunyai ekor yang panjang, manakala betina pula mempunyai ekor yang pendek. Penyu betina matang akan merembeskan feromon untuk menarik penyu jantan untuk mengawan. Beberapa ekor penyu jantan akan bersaing dengan menggigit serta berlumba untuk mendapatkan hak mengawan. Benih jantan akan disimpan dalam kantong sperma pada betina dan akan digunakan semasa musim peneluran. Semasa musim peneluran, hanya penyu betina sahaja yang akan naik ke pantai untuk bertelur. Penyu jantan akan meneruskan migrasi di laut. Penyu betina bertelur pada waktu malam dan akan meninggalkan telurnya untuk selama-lamanya di dalam lubang. Penyu betina akan naik ke pantai untuk mencari kawasan yang sesuai untuk bertelur. Apabila sudah menjumpai kawasan yang sesuai, penyu akan mula menggali sarang yang berkedalaman antara sehingga 80 hingga 90 cm dan mula melepaskan telur sebanyak 80 hingga 120 biji untuk satu proses peneluran. Proses peneluran ini mengambil masa keseluruhannya selama 2 hingga 3 jam dan penyu akan kembali semula ke laut. Seekor induk betina kebiasaannya akan bertelur antara 5 hingga 8 kali setiap musim, iaitu selang masa 2 minggu setiap peneluran. Musim bertelur bagi penyu agar di Malaysia adalah antara bulan Mac hingga Oktober dan musim puncak peneluran adalah pada Mei hingga Julai setiap tahun. Selepas 60 hingga 70 hari, bergantung kepada suhu dan tempat, anak penyu akan mula menetas secara berperingkat-peringkat dan keluar ke permukaan sarang dalam masa 2 hingga 3 hari selepas penetasan. Anak penyu yang telah keluar daripada sarang akan terus menuju ke gigi air dan terus berenang ke laut. Makanan utama penyu agar adalah rumput laut, alge dan rumpai laut. Penyu agar boleh ditemui di kesemua perairan tropika dan subtropika. Kawasan pendaratan dan penetasan utama pula adalah di perairan Asia Tenggara. Di Malaysia, tempat pendaratan penyu agar yang utama adalah di perairan Taman Pulau-Pulau Penyu, Sandakan Sabah, Pulau Redang Terengganu, Geliga, Kemaman dan Cerating, Pahang. Terdapat juga pendaratan penyu agar di Taman Negara Talang Satang, Sarawak, Pulau Pinang, Perak
dan Johor. Data pendaratan penyu agar sehingga tahun 2014 menunjukkan peningkatan ketara di Malaysia. Ancaman kepada penyu terbahagi kepada dua sumber, iaitu ancaman semula jadi dan ancaman antropogenik. Ancaman semula jadi adalah datang daripada pemangsaan di laut terhadap telur dan anak-anak penyu oleh haiwan pemangsa seperti biawak, ketam, tikus, semut merah, burung dan ikan-ikan besar. Kerosakan habitat laut yang berpunca daripada hakisan dan bencana alam, kemusnahan kawasan perlindungan dan kawasan karang, dan ancaman semasa migrasi dari satu kawasan ke kawasan di laut. Sementara ancaman antropogenik pula terdiri daripada pembuangan sisa domestik seperti plastik ke laut yang dapat menyerupai obor-obor, pembangunan kawasan pantai yang tidak mengambil kira kawasan santuari penyu, perkongsian kawasan habitat dengan aktiviti pelayaran, penggunaan peralatan menangkap ikan yang tidak mesra kepada penyu seperti pukat pari, pukat tunda, rawai dan pukat hanyut. Pencemaran di laut yang memerosotkan kualiti sekitaran marin. Pemburuan untuk dijadikan makanan, perubatan dan perhiasan. Pengambilan dan aktiviti mencuri telur penyu tanpa kebenaran untuk tujuan komersial. Bagi menjamin kelestarian populasi penyu di Malaysia, beberapa langkah pemeliharaan dijalankan setiap tahun bagi memastikan spesies penyu ini tidak mengalami kepupusan kekal. Antara langkah-langkah yang diambil adalah pewartaan kawasan larangan di Santuari Penyu Rantau Abang, Terengganu, pewartaan kawasan santuari seluas 10 batu nautika ke laut dan pantai sepanjang 14 km. Penganjuran program pendidikan dan kesedaran melibatkan pelajar sekolah dan IPT, pihak swasta, badan bukan kerajaan dan orang awam, termasuk kempen larangan makan dan menjual telur penyu belimbing. Penguatkuasaan peraturan setia ada bagi melindungi populasi penyu, termasuk rampasan pukat pari di perairan santuari. Penubuhan pusat-pusat konservasi dan penerangan penyu yang giat menjalankan aktiviti penetasan telur secara in situ dan ex situ. Memperbanyakkan tempat penetasan penyu. Kawalan pantai pendaratan penyu oleh ranger yang dilantik dan sukarelawan bagi mencegah kehilangan telur penyu. Pelaksanaan kajian berkaitan penyu bagi memastikan rejim pengurusan yang dilaksanakan mencapai objektif bagi memelihara populasi penyu. Penyu menangis siapalah tahu, penyu menangis siapalah tahu. Habis dah. Macam mana? Dah lihat? Itulah kisah hidup Midah, kawan-kawan. Marilah bersama Midah membantu menyelamatkan populasi penyu negara. Janji tau, kawan-kawan.